arah mana? Ke arah ketakwaan. Ada pilihan, apa kita nak pilih takwa atau jalan yang sesat? Maka bahagialah, qad aflaha man zakkaha, berbahagia, bersih, sucilah orang, menanglah bagi mereka yang berjaya dan mampu menyucikan, zakkaha, dan celaka, rugilah orang yang mengotori dan sesat. Sebab itu kalau kita dalam politik tak boleh lari. Jangan ingat dalam di tazkirah bercakap pasal Quran, pasal Islam. Bila main politik, TV3 boleh aibkan orang, fitnah orang, video seks, itu boleh. Bila main pilihan raya, boleh kecoh dan tipu. Dia tak boleh. Moral ini mesti jadi panduan kita. Ini prinsip akhlak. Bukan setakat Islam. Saya bagi tahu juga kawan-kawan India. India ada? Sekretari, Badakam. Boleh angkat tangan ramai. Yang Melayu angkat. Siapa saya tanya India? Okey, India. Sokong tak apa lah, tapi aku tanya India, angkat apa? Baik. Saya selalu, you dah dengar, saya kata tentang kawan saya Raj Mohan Gandhi. Raj Mohan Gandhi itu cucu Mahatma Gandhi. Dia kata apa? Mahatma Gandhi itu tok dan dia ni mewarisi semangat yang sama. Ni isteri dia Usha, yang tu dia tanya Cina mana pula. Ada bukan dia Azizah. Pemuda UMNO kata, tak, saya tengok, bukan fitnah, sungguh dia teduk sebelah Cina mana ke pula ada. Tapi Raj Mohan kata apa? Dia kata, my grandfather Mahatma Gandhi kata, politik ini tidak boleh lari daripada dhamir hati nurani yang suci. Politics ini, kata dia, politics of conscience. Kalau tidak, orang nak rebut kuasa apa pun cara boleh. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Prinsip Islam. Matlamat baik, tapi cara kalau kotor tak jalan. Matlamat tidak halalkan cara. Kalau matlamat itu menghalalkan cara, dia jadi politik ala Machiavelli. Tipu boleh, rasuah boleh, pukul orang boleh, hina boleh. Ya. Jadi sebab itu saya nak beritahu, Datuk Seri Najib boleh tegur Tok Gani Aziz, tak ada salah. Tapi nak cakap dosa besar tu salah. Sebab nanti orang tanya balik, apa? Dosa besar? Apa dia najis mukhallazah? Mampu nak jawab. Jadi sebab itu saudara, ya, jangan saya dulu pemangku Perdana Menteri bagilah yang bagi elok. Kau tak tarik bagilah cawan elok sini. Plastik. PM besok. Duduk penjara 6 tahun cukup lah. Bagi. Tak apa. Jadi saudara, yang saya nak sebut apa? Tak boleh lari daripada asas akhlak. Ya. Dan ini pegangan kita. Kalau orang tanya Anwar, apa perkara pertama nak buat? Bila PAS, keadilan, DAP dalam Pakatan Rakyat, kita tawan Putrajaya. Turun minyak, tak apa. Tapi yang pertama, batas akhlak dan nilai pemerintahan harus berubah. Detik kita ambil alih, TV3 utusannya cara fitnah, keji orang, hina orang itu berhenti serta merta. Saya bukan nak rampas, bukan nak nafikan hak siapa-siapa. Kamu hina orang, aibkan, termasuk orang UMNO. Masa itu Pakatan Rakyat perintah, kamu tidak boleh hina dan aibkan sesiapa, termasuk orang UMNO. Ini baru prinsip batas akhlak yang kita jaga. Ya. Kalau kita tanya yang pertama, saya kata itulah, ini sistem nilai mesti berubah. Values kita, conscience kita, bukan politik adu domba, benci orang, aibkan orang, hina orang. Tidak boleh, saudara. Ini perbezaan besar saya dengan UMNO. Saya lama dengan UMNO. Ya. Saya kalau dengar, saya katalah menteri, dengar ada ceramah budak-budak baling batu, saya tentu larang serta merta. Tapi UMNO sekarang baling batu, pecah berapa kali, cat berapa kali, pecah bas berapa kali.
luka orang negeri. Ada sepatah menteri dia tegur. Ada sepatah menteri dalam negeri tegur. Saya nak bagi tahu menteri dalam negeri itu orang yang pertama harus diajar kursus tentang undang-undang dan negara hukum. Ya. Ini puluh ribu orang hadir. Apa kita nak peduli 30 budak perkasa pemuda UMNO Baling Batu? Apa tak hormat hak orang? Dia nak dengar. Saudara, Datuk Najib datang minggu depan. Biar dia cakap. Kita nak larang buat apa? Dengar. tak mau dengar. Dia nak main, tak mau dengar, main makan. Ya, bukan salah, tak ada. Dia mari mentampau, kata hari raya sambutan negara. Dia mentampau. Dia orang tanya, tu tak mau pi, tak lapak nak pi. Dia kata pi makan balik. Tak mau juga, tak mau tak apa. Kau ada semangat, tak mau pi tak apa. Tapi yang nak pi biar pi. Dia tiba bagi RM20, bagi baju. Ambil. Saya bagi banyak kali. Ini cerita benar. 2008 Azizah bertanding. Lepas tu dia letak jawatan, saya bertanding. Saya berjalan dengan hari mengundi. Kemudian ada budak pemuda UMNO 12 orang pakai baju BN. Assalamualaikum betul. Saya pun kali. Waalaikumsalam. Saya berjalan lagi. Dia khiau. Tengok sini Datuk. Aku tu budak-budak ni kasar. Saya pun tengok. Terus dia angkat baju dia dalam tergamak saya. Dan sungguh. Jadi saya pun senyum. Dia itu orang kata, itulah saya suruh tengok. Aku yang mana aku nak tahu. Kemudian dia kata, Datuk, ni RM400. Kerja pagi pukul 8 sampai pukul 5 petang. RM400. Saya kata, tapi kerja dan undi dia buka ni hak dalam ni. Cerdik anak muda sekarang sudah. Saya nak minta anak-anak muda Tambun dan Perak bangkit semangat begitu. Kalau perlu RM400 persen dapat sehari. Ambil. Bubur baju dalam tu kena setui. Tapi lah ni daripada saya tahu dia main nak ambil RM400 dia buka baju dulu. Jaga. Jadi bubur dalam beg. Jangan pakai masa tu. Maknanya saudara, kalau rakyat itu pintar, kalau rakyat itu jiwanya merdeka dan bebas, tidak ada kuasa yang boleh berbodoh dan menindas mereka. Ya. Kita kau tanya, apa dia mesej Islam yang pertama? Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib tak kala berdepan dengan Maharaja Najasyi, Maharaja Kristian yang beri perlindungan kepada orang Islam. So tengok sejarah. Kadang-kadang kita tak apply. Sejarah getir Islam peringkat awal itu diberi perlindungan oleh Maharaja Najasyi Kristian dari Ethiopia, Habasyah. Jadi kita oleh demikian tak ada salah kalau kita nak buat perundingan, perbincangan dengan orang-orang Kristian atau Buddhis atau Hindu yang baik. Dah dia kata Anwar, pluralisme. Orang tak pernah dengar pluralisme. Ini ketua UMNO cabang apa? Yalah Anwar tak boleh bukan macam dulu. Dulu dia ABIM, lah ni dia pluralisme. Apa dia? Ini fitnah ni kerana termakan sama begitu. Tapi tak apa. Saya masih mengatakan kita syukur. Kena terajang. Alhamdulillah. Masuk penjara 6+2, 8 tahun. Alhamdulillah. Sebab saya masih waras, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih sihat. Ya. Tak muda sangat. Tapi taklah nampak tua sangat. Ya. Dan saudara, mengapa saya kata begitu? Ini Syekh Wahbah Zuhaili, ulama tafsir, dan Tok Guning Aziz. Memang banyak bagi saya dorongan. Cium saya, peluk. Dan dia kata, masa saya hadapi getir, kes liwat kedua. Dia kata apa Anwar? Innalladzina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu. Orang boleh fitnah lah banyak mana pun. Kamu kena yakin, bukan kita hebat. Rabbunallah. Kuasa Allah yang mengatasi semua. Dan kalau kita yakin, thumma istaqamu, kita kena istiqamah, jangan goyang. Ni bila kita tetap berjuang, reformasi, Allahu Akbar, tak jadi calon geru.
nyokong, dapat 1 juta, lompat. Pernah tadi tak? Ya. Sebab itu saya nak bagi peringatan. Kalau betul Rabbuna Allah, ada hikmahnya. Sudah, saya lalui. Tapi jangan kita rasa duka ya. Sebab itu diperingatkan. Sebab apa? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih dan berduka cita. Karena memang kita duka. Bila kita hadapi malapetaka, ujian, kita berduka. Tapi Allah mengingatkan, jangan. Sebab Allah Maha tahu. Ketahui. Dari peringatan kepada kita. Siapa mau sudah masuk keluar penjara kena terkajang tiap malam sampai tak berani buka televisyen. Buka aja Anwar Ibrahim. Yang tak ada Anwar Ibrahim. IMF 20 tahun Anwar Ibrahim. Cuai Solik tu punya, dia pun ikut UMNO juga. Cuai Solik baru di AES, kontrak AES. Yang AES kita. Anwar Ibrahim. Lah, aku dah tinggal kabinet 15 tahun dah. Dia ni punya tak center. Masih Anwar Ibrahim. Dia pun jadi macam satu penyakit. Apa yang Anwar Ibrahim? Dia tak, saya ni macam dia dia pergilah talak. Dia tak boleh lupa. Mesyuarat Agung, Peribad Agung UMNO baru-baru ni, tahu tak berapa kali nama saya disebut? 200 kali. Moyan. Tapi tak apa. Sebab apa saya kata keyakinan? Kerana siapa jangka saudara dihina dan orang yang dakwa daripada 98 tahun 2008 mengetuai pendakwaan Datuk Yusof Zainal Abidin. Lepas saja pendakwaan, mai jumpa saya, Datuk, saya tak mau terlibat dengan mereka, saya tak mau bersekongkol dengan mereka, izinkan saya join Datuk, pertahan Datuk dalam semua hal yang berkaitan dengan undang. Tak masuk akal. Sebab dia terlibat, kejar dia nak bagi saya masuk penjara aja. Tetapi alhamdulillah, kerana dia bersama dan saya kata tak apalah, maafkan. Mai jalan ni, mai. Sudah, dia baca semua rekod kimia, DNA. Alah, nak cakap lebih. Dia cek habislah binatang tu semua. Laporan, saksi, semua ada laporan, dia cek. Anwar, saya minta maaf. Biar saya sama you lah. Cukup, saya tak mau campur dia orang. Jadi macam mana yang ketua UMNO cawangan ni duk Anwar pelewat, Anwar maksiat. Hang tahu apa? Hang belik fail mana? Saya tak mau kata Ramjadah. Dah kata sekali cukup. Baru-baru ini mengejutkan Bapak Saiful Azlan. Ya. Dengar dia cakap sini. Yang berlaku ini adalah satu konspirasi politik yang paling tinggi dan licik dilakukan untuk memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali yang kedua. Beliau sebagai pembantu khas kepada Perdana Menteri kita sekarang. Lebih tepat, saya boleh katakan ini, beliau adalah dalang di sebalik kes ini. Nama beliau adalah Khairil Anas Yusof. Secara pribadi, saya telah meminta maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya terima lah maaf dia. Ya. Tapi yang saya nak cerita ke apa? Yalah, UMNO kata dia kena beli dah berjuta. Jana Ghafir pun berapa juta saya bagi? Juta rupiah pun tak bagi. Ya. Kerana orang UMNO dia fikir siapa saja yang sokong kita itu macam orang sokong dia. Ya. Jadi saya sebab tu saya kata syukur, alhamdulillah. Kerana keluar yang sebenar. Satu persatu tuduhan dia lupa. Akhirnya sekarang bawa kawan. Semua kawan baik. Profesor Kangkung seorang lagi pula.
Ini sahabat baik bila ni? Semua, saya sahabat semua. Saya duduk atas tikar atas ni, kau sahabat baik lah. Tak ada cara lain. Dia jadi fobia. Kutip siapa saja pernah kenal saya, ambil gambar dengan saya dan cerca 5-10 minit dalam televisyen kerana bayaran. Tapi saya bagi tahu, saya dengan penuh tawaduk, tengok dengan jumlah yang hadir, saya ucap saudara, sangat-sangat tinggi terima kasih atas kesudian saudara bagi ruang. Ya, saya bayangkan, setelah saya lalui dihina, dicerca, dipenjara, masih lagi dicerca rupanya. Lagi ramai orang dengar. Ya. Jadi maknanya rakyat tak boleh diperbodohkan. Sebab itu berulang kali dari penceramah-penceramah, sehingga General Ghafir tadi sebut apa? Kebangkitan rakyat. Kebangkitan rakyat ni mula digunakan baru-baru ini oleh Syekh Yusuf Qaradawi yang Mak Nur Manuti sebut. Buku dia Thawrah Sya'ab, diterjemahkan oleh Abim, Kebangkitan Rakyat. Ya, ada Kebangkitan Rakyat. Dan buku ini menerangkan, bukan, kalau kita dalam konteks Malaysia, bukan soal Anwar, bukan Tok Guru Hadi, bukan Kit Siang. Ya. Jadi kalau kita Anwar ni mesti ada kuasa, jangan perasan sangat. Bukan sebab keadilan. Ya. Betul, keadilan ada jasa, lonjakan 98. Saya ada jasa. Tapi keadilan saja, tanpa masa itu dukungan PAS DAP, tak ke mana juga. PAS saja. Dan 55 tahun, tak nampak lonjakannya. DAP saja, tak mampu. Tetapi sekarang ini, melalui 3 parti ini, ada kesedaran meluas. Kebangkitan rakyat yang bangkit. Ya. Sebab itu selalu saya tekankan, orang parti itu jangan lebih-lebih sangat perasan. Termasuk saya. Termasuk keadilan. Jangan duk ingat ni dah. Orang sokong ni orang nak perubahan. Orang sokong ni kerana dia nak keadilan. Orang sokong ni nak kebebasan. Bukan dia nak tokoh 1-2. Orang A calon atau B calon. Tak apalah. Ya. Asalkan orang itu yang baik. Ini kita kena ingat. Kadang-kadang kita lupa. Kerana kita rasa, kita sadar. Ini sifat apa yang pernah disebut oleh Fatih Yakan, guru dia, anania, angkuh dia lebih. Ya. Sebab itu saudara, saya nak ingatkan, ya, jangan permainkan atau permudahkan soal apa yang disebut. Dia ada orang marah pasal berdiri. Nampak, okey. Oh, dia ada betul. Kau tak nampak kau ni, tengok skrin besar tu hampa pun. Mau manjui dia bebai ni. Dah tak apa. Dah Tambun penting tau. Saya bulan sudah, memang saya dah putui saya nak bertanding sebagai calon Parlimen Tambun. Ya. Saya dah putui dah. Tapi balik-balik Matampoh, Allah dia bebai sekan. Sebab kasih lah dia kata, amboi Tok Seri no, masa susah itu tahu tak, Datuk Seri dalam jail, penjara, Azizah bertanding, kami bendera tak ada, tahu tak, kami buat sendiri, tahu tak, beli kain cat sendiri. Kemudian lah ni dah senang, dan nak pergi Putrajaya, nak mudah senang-senang tinggal kami, you know. Saya tak sampai hati lah. Sebab tu saya ambil keputusan patah balik ke Permatampau dan pertahan kursi Parlimen Permatampau. Jadi saudara, ini yang kita kena faham, isu apa. Pilihan raya ini dasar. Ya, bukan soal ganti Perdana Menteri, ganti menteri, ganti parti tak. Kadang-kadang saya peringat kawan-kawan saya, kena ingat. Kalau ganti Perdana Menteri, perangai sombong sama, tanah hilang serupa, nasib rakyat pendapatan serupa, apa beza dia? Orang mahu ini perubahan. Kita sebagai orang Islam nilai itu harus berbeza. Maknanya pentadbiran itu kerana berdasarkan sistem akhlak yang luhur. Dan pendapatan rakyat itu penting.
Jangan tanya Menteri Keuangan, tanya dia. Keadaan inflasi negara terkawal. Dan bahwa kenaikannya hanya 1,6% saja. Dan ini adalah keadaan yang tidak membimbangkan. Nih, heret dia boleh balik Tambun, suruh dia pi market, suruh dia belikan naik 1% atau naik 15%. Aku geram ini. Ya. Betul. Ada. Harga tepung naik tak? Gula naik tak? Minyak naik tak? Lepas itu, tak hanya 1% saja keadaan terkawal. Dan pertumbuhan ekonomi itu hanya melonjak tinggi sekarang. Sudah. Saya nak bagi contoh satu rajah untuk kita lihat. Dan ini kena faham. Ini kuliah universiti Tambun. Tengok ni tahun yang bawah tu tahun 70. Ya. Yang ni tahun 2009. Maknanya kemudian lah 2012 sampai sekarang. Yang merah ini golongan kaya. Yang kuning ini rakyat jelata. Maknanya 50 tahun golongan kaya tu melonjak begitu tinggi. Ya. Dan golongan rakyat umum itu dia naik sedikit sekali di bawah. Yang biru tu yang menengah. Saya kata jurang ini yang disebut Gini coefficient, kesenjangan pendapatan di antara golongan yang paling kaya dengan miskin melebar jauh. Dan ini di antara yang paling tinggi yang kita saksikan di Asia. Apa tujuan kita dalam Pakatan Rakyat? Saudara, saya tidak bodoh. Saya mungkin tidak cerdik sangat. Tapi saya tidak bodoh. Insya Allah dalam bidang ekonomi, Pakatan Rakyat nak kurangkan supaya yang kuning ini naik, yang merah tu naik sikit, tak apa. Itu trust economic policy. Sebab itu harga minyak satu hari turun insya Allah bagi seluruh negara. Ya. Kadar elektrik bagi kita beberapa minggu runding balik, kita pastikan dia turun. Kerana untung syarikat kroni ini berbilion ringgit. Siapa dia? YTL. Siapa? Ananda Krishnan. Lagi Syed Mokhtar. Lagi Genting Hail. Empat ini kontrol, untung dia berbilion dan kadar elektrik meningkat. Saudara, 4 tahun UMNO boleh jerit banyak mana pun. Hang boleh makilah aku berbakui pun. Tapi hang tak berani bercakap dengan toke-toke bagi elektrik turun, hang tak berani. Nak cakap dengan orang kampung, bisyarah seorang-seorang TV3. Apa? Ya, betul. Mana sudah? Hidup Melayu apa? Melayu apa? Dengan toke. Saya tak peduli, saya nak beritahu. Melayu majoriti di sini. Cina ada, India ada. I don't care. You are Malay billionaire or Chinese or Indian. I care for the people in this country. Dr. Mahathir berulang kali. Jangan kata saya dendam dengan dia. Saya dah maafkan Mahathir. Jangan marah saya. Saya maafkan dia. Masuk saya penjara, aku maafkan. Maki aku maafkan. Aku kena pukul, aku maafkan. Nak cari kawan lebih baik daripada aku, tak ada Mahathir. Tak dendam. Tapi Mahathir, saya bukan Najib. Najib dia tak berani sentuh Mahathir. Mahathir paksa Ibrahim Ali harus jadi calon. Najib kata ya. Mahathir kata dia penasihat Petronas. Anak aku Mohzani mesti dapat 10 bilion ringgit kontrak Petronas. Ya. Mahathir, kita ambil di Putrajaya. Apa? Cedek nak apa? Kontrak Petronas. Ni dah bilion dah dapat sudah lah. Duduk di rumah, di masjid jemaah, yang duduk kira duit. Pakai tasbih, aku nak hadiah kada satu. Dan saya nak beritahu betul. Saya nak beritahu. Apa beza dia? Dendam tak? Zalim tak? Tapi kontrak berbilion ringgit itu akan dihentikan, dipindah kepada rakyat. Ya. Bilion ringgit. Mana dia maruah kita? Bila cakap hidup Melayu, nak petan, gagah tu. Nak suruh anak dia ambil alih Kedah. Gagah. Ni tak boleh. Kalau Anwar ambil habis negeri ni kat Cina bagi. Ini Cina bagi apa-apa duk ambil. Saya tak peduli. Saya nak beritahu. Cina ada. Saya tak peduli. Itu Alhamdulillah.
Tuhan uji itu ada makna dia. Maknanya takut ke hampa tak takut dah. Nak buat apa? Nak tangkap. Nak bukui. Telanjang. Nak ukok. Hampa gelak aku kena tak? Ya. Kita bela. Tak ada. Saya syukur, alhamdulillah. Ujian itu mengajar. Saya kata, Tok Guru pasang kat saya Anwar, maafkan. Ya, maafkan. Tapi jangan lupa. Kamu jangan lupa. Allah kalau takdirkan kamu sama-sama kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat pimpin. Jangan lupa. Jangan lupa reti rasa derita. Jangan lupa rasa sakit dipukul. Jangan lupa rasa miskin. Jangan lupa rasa dihina, diaibkan. Jangan lupa rasa dizalimi. Dan bila kamu perintah, jangan izinkan sekali-kali mana-mana rakyat kamu Melayu, Cina, India, Dayak, Kadasan rasa dizalimi dan diabaikan. Sudah, yang ni tak boleh beli, yang ni tak boleh belajar, yang ni tak ada buku, yang ni tidak ada pengalaman cadut, melainkan bila Allah lempar kita di keadaan yang paling hina dan pulihkan balik supaya kita lebih kuat dan tabah. Sebab itu saya syukur kepada Allah SWT. Begitu ramai dan tentera. Saudara kalau teliti ucapan, saya tak dengar, tak sempat dengar ucapan lain. Brigadier Jeneral Hadi sekejap, tapi Jeneral Ghafir, apa mesej dia? Dia yakin insya Allah Pakatan Rakyat akan tawan Putrajaya. Siapa dia Ghafir? Ghafir ini bekas timbalan Panglima Tentera Darat Malaysia, bukan sebarangan. Pernah pimpin kontingen kita atas nama Bangsa 1 ke Namibia. Ya. Siapa dia Laksmana Imran? Mercedes AET 3983. Segera. Laksmana Imran, tentera laut. Tanya pasal Skopin tenggelam tak tenggelam, dia tahu. Oh, tapi satu boleh tenggelam. Iyalah, satu boleh tenggelam, satu lagi tak boleh tenggelam. Dia tahu kerja dia. Jeneral Hadi, dia pilot, juru terbang, jet pejuang. Dia tahulah suku beli macam mana. Boleh terbang tak boleh terbang. Jeneral Hashim, Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Hashim, sekarang calon Parlimen Keadilan Johor Bahru, Jeneral Hashim. Ya. Tok Guru Hadi Awang umum 2 minggu yang lalu, Brigadier Jeneral Najmi Haji Ahmad, Ketua Kagat, calon PAS Parlimen Baling, Kedah. Ya. Dia ada korporal dan ketua cawangan, janganlah X sangat. Baik, sudah. Saya akhiri tadi bab ekonomi itu dengan nak kurangkan kesenjangan. Yang lain sudah dengar dah. Buku jingga, buku masalah ini manifesto rakyat. Walaupun dia peleceh. Kemudian rakyat mengikut tradisi dan budaya kita yang menghormati prinsip kebebasan media dan demokrasi. Maka kita akan berikan 10 minit sahaja. Ingat rakyat bodoh. 10 minit dan rakam dulu. Kemudian nak edit. Maka saya, pimpinan PAS, pimpinan keadilan kata, hang simpanlah 10 minit. Kami turun langsung pada rakyat dan minta rakyat tolong sampaikan. Itu saja keupayaan kita. So, saudara, sebelum saya ambil keputusan untuk mengumumkan calon-calon ni, saya nak beritahu bahawa saya minta maaf kadang-kadang ada media sedikit tu bagi liputan seolah-olah bergaduh besar. Ya. Esok kita ada mesyuarat Pakatan Rakyat. Memang ada lah. Macam di Johor, gelang patah itu
memang kawasan keadilan. Dan sebelum ini 2008 pun keadilan bertanding. Tapi dalam perbincangan YB Kitsang kata dia nak bawa lonjakan di Johor, dia nak bertanding di Gelang Patah. Saya atas nama sahabat dan muafakat ni saya tak ragu-ragu. Okeylah. Ya. Karena saya percaya kalau saya kata saya nak bertanding, saya sendiri di kawasan PAS atau keadilan, saya tidak fikir tadi kata tak boleh. Kalau Anwar nak pergi, dia kata silakanlah. Jadi semangat itu kita jaga walaupun kadang-kadang tersentuhlah perasaan kawan-kawan kita di bawah ni. Ya, kadang-kadang nak jaga parlimen di bawah ni berat. Tak boleh. Kami punya macam mana pun ada di Perak apa ada sikit-sikit lagi. Jadi saya nak nasihatkan, tak boleh. Orang akhirnya kita runding dah bertahun. Saya tak terlibat dalam runding. Azmin, Kok Wai, Dr. Hatta. Itu yang mengetuai pengarah pilihan raya. Mereka runding. Bawa peringkat kita. Adalah 1-2 lagi bercanggah. Dan mudah-mudahan kita dapat selesai dengan baik. Karena sebab itu saya mula tadi dengan keperluan tiga kita itu muafakat baik. Kecil saja gaduh, terus besar halaman di utusan Malaysia dan TV3. Tapi tak apa. Saya yakin insya-Allah kita selesaikan dengan baik. Kerana sentimen ada. Dan banyak kalau nak bincang banyak lah. Tapi saya harap di Perak sudah Maknum Manuti kata ada sedikit. Umpamanya Cakak Jering itu memang kawasan yang dimenangi oleh keadilan. Tapi PAS minta kerana mereka katakan mereka nak Datuk Seri Niza sebagai calon. Dan pimpinan keadilan Perak kata, kalau Datuk Seri Niza, tak apalah, kita jangan balah. Maka diserahkan. Maka dalam perjanjian dengan PAS yang disiapkan oleh PAS, itu diberikan dengan PAS bagi laluan satu kawasan Dewan Undangan Negeri di Perak. Belum berlaku lagi, tapi tak apalah. Itu maknanya saya nak sebut itu yang dimuafakati. Tapi kadang-kadang bila nak sampai kat bawah ni, ada masalah. Macam kita nak ambil calon wanita. Kita ni bila nak pilihan raya, wanita perayu undi. Wanita kena pergi rumah ke rumah. Wanita, tapi nak suruh jadi calon, tak boleh. Orang tak boleh terima wanita ni. Jadi, tak boleh jadi calon. Kalau nak letak, bukan main susah. Padahal lupa, ingat dah kita. Tan Sri Fatimah Hashim, Ketua Wanita UMNO tu, dia bertanding dulu di Padang Terap. Khadijah Siddiq, Ketua Muslimat PAS, bertanding di Ulu Terengganu. Di Kelantan, tak salah saya. Menang. Tahun berapa? 59. Udah orang masyarakat kita tak bersedia lagi terima calon wanita. Ada juga. Jadi kita ada masalah. Kemudian cabang kata, saya dah lama, saya berjuang daripada 98. Anwar, you masuk penjara, I setia dengan you. Kalau semua lagu tu, jadi hak orang baru, profesional baru, orang muda tak ada chance. Saya kena ambil hak setia dengan saya pada 98. Jadi sebab tu kita kena ambil pertimbangan. Kita dalam pemilihan kena ada profesional, kena orang pendidikan agama, kena ada Cina, kena ada India keadilan, kena ada angkatan muda, kena ada wanita. Jadi sebab itu saya minta kawan-kawan, tak usahlah, okeylah. Bantah, gaduh sikit sebanyak, biasalah. Tak apa, saya boleh terima. Tapi sudahlah. Takkan sampai, tak boleh. Kalau tak boleh, aku bertanding juga bebas. Ini apati apa? Ini saya nak ingatkan supaya ada. Kalau orang kata Anwar, you lupa. Saya ingat saudara, saya di penjara. Saya tak lupa orang tolong saya. Tahu tak? Saya menteri berduyun-duyun queue ke office. Datuk, projek dah. Nyampah katanya. Tapi yang datang, tengok macam malam. Sudah. Yang tolong, berapa ramai di sini. Saya tak tahu. Tapi saya percaya, yang solat hajat, yang baca yasin, yang doakan masa dalam penjara. Ramai. Betul tak saya cakap? Ya. Dan orang ni dia minta apa? Anwar, aku doa untuk hang anda bebas. Boleh bagi sikit duit. Tak ada. Dia ikhlas. Al-amal lillah. Saya tak tahu pun. Cuma jumpa itu. Datuk, saya pernah tu keluarga. Mak saya meninggal. Kadang saya jumpa di stewardess atas kapal terbang. Dia kata bapak saya daripada Taiping. Dia meninggal tahun sudah. Dia teringin dapat Datuk. Tapi tak dan. Tapi bapak saya tu tiap malam jemaat. Dia pesan kat kami.
masa saya di penjara lah, tolonglah apa doa lah nah, yang solat hajat atau baca yasin bagi bebas anu. Ya, jadi ada begitu. Saya baru tahu. Saya masa jadi visiting professor di Georgetown University, ada seorang pelajar PhD minta nak buat appointment dengan saya, dan saya ialah dia bukan student saya, fakulti lain. Jadi saya delay, akhirnya dia mari, saya nak jalan pergi kuliah saya tu, dia ikut saya. Dia kata, "Profesor," saya kata, "Yes, saya nak beritahu satu saja. Ya. Saya ni dari Iraq." "Oh ya. Buat apa?" "Buat PhD ya." Ayah saya, dia kata, ayah saya dah meninggal lah. Ayah saya dia imam di masjid Kirkuk tu dekat gunung, orang Kurdi. Oh, saya kata, ya. Tapi dia dah meninggal, dia kata. Ya. Tapi saya nak jumpa profesor sebab dia pernah panggil keluarga dan orang-orang kampung solat hajat khas masa profesor di penjara. Jadi saya nak kenal siapa profesor, tak kenal dia tak kenal profesor, tapi dia tolong doa. Saya kau tanya anu, itu yang bagi kekuatan kepada saya. Orang bawah ni, rakyat bawahan, saudara. Ya. Dan saya tidak lupa. Ya, sebab itu saya doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kalau dapat kita 5 Mei ini, saya yakin insya-Allah saya tak akan lupa. Saya tak peduli tekanan-tekanan perasuah di atas. Saya akan lawan dan pertahankan hak rakyat insya-Allah. Saudara calon parlimen, kita telah umumkan, dan saya ulang, seorang yang mendapat lulusan PhD Pemikiran Islam dan Perbandingan Agama di University Temple Philadelphia, United States of America, kemudian jadi pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa, Profesor Madya di Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama Universiti Islam Antarabangsa, Ketua Penerangan Pusat dan Pengurusi MPN. Untuk Parlimen Bagan Serai, Dr. Muhammad Nur Manuti. Untuk Padang Rengas, seorang tokoh muda, ijazah pembedahan pergigian Universiti Adelaide, Australia. Ketua Angkatan Muda Keadilan, Dr. Gigi Pakar. Untuk Padang Rengas, Dr. Mio Ahmad Isyara bin Ishaq. Untuk Tambun, Tambun. untuk menggantikan saya di Tambun, yang saya percaya boleh mewakili hasrat, cita-cita saya, yang sekarang pimpinan pusat, aktif dalam wanita, Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Siti Aisyah Syekh Ismail. Untuk Parlimen Gopeng, Member of Royal College of Physicians Edinburgh, dan ijazah lanjutan Master of Medicine UKM. Pimpinan keadilan sejak awal, pakar kardiologi, sakit jantung. Sebenarnya saya tak suka dekat dengan dia. Sekarang di Ipoh Specialist Hospital, seorang ahli parlimen yang cukup hebat, yang petah di parlimen, dan seorang pejuang rakyat. Parlimen Gopeng, Dr. Lee Boon Chai. Untuk Tapah, seorang tokoh yang terlibat dalam kontroversi perjuangan rakyat India 2007 yang menggemparkan sehingga beralih pandangan masyarakat India untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional. Di penjara, dimasukkan di bawah ISA. Seorang mempunyai ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan Universiti Utara Malaysia. Untuk Tapah, Vasanta Kumar, anak lelaki Krishnan. Untuk Pasir Salak, tokoh beliau pernah jadi sosial politik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini dulu. Karena pengarah latihan di Angkatan ada Keadilan, ijazah sarjana Sains Politik UKM. Untuk Pasir Salak, Mustafa Kamil bin Ayub. Dia minta maaf kerana saya bagi kebedayaan, dia akan ada program
khas di Pasir Salak yang saya minta jangan dibatalkan. Jadi saya minta dia terus di sana. Untuk Lumut, bekas pegawai kejuruteraan TLDM, pegawai projek kapal Kornet di Jerman, kursus sistem persenjataan UK, ketua staf logistik markas Armada Laksmana Imran Abdul Hamid, Pekuah Muda Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang LLB Universiti Islam Antarabangsa Bagan Datuk Mazi bin Hasan, Tanjung Malim Ijazah Doktor Falsafah PhD Universiti Melaya, pimpinan Angkatan Keadilan dan pernah menjawat jawatan tinggi di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datin Paduka Tan Yi Kiu. Itu senarai lengkap untuk kawasan parlimen. Negeri Bengkalan Hulu, pimpinan Negeri Perak, pegawai ATM Meja Besara Abdullah bin Masnan, Bengkalan Hulu. Temenggo, pembantu pertanian daerah Ulu Perak, Jabatan Pertanian Negeri Perak, Muhammad Supian bin Nordin. Kenering, Diploma Islamic Finance, College Darul Hikmah, Diploma Pengurusan, Diploma Business Studies UITM, Muhammad Tarmizi bin Abdul Hamid. Kota Tampan, tokoh muda Ijazah Sarjana Muda Syariah Universiti Muqtah Jordan, Peguam Syar'i Zahrul Nizam Abdul Majid. Batu Kurau, pengajian hadis dan bahasa Arab dari Abu Bakar University Karachi, Pakistan, pengajian sains kemasyarakatan USM Pulau Pinang. Dan tokoh yang aktif lama dalam ABIM, Muhammad Fazil bin Alias. Seorang tokoh muda yang aktif dalam Biro Strategik MPN, penyandang DON yang popular, tokoh AMK Abdul Yunus Damhari Kuala Kurau. Alor Pongsu, pengurus kanan Velcra, bekas pengurus Fanan. Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Open University Malaysia, Rosli Ibrahim. Kuala Sepetang, tokoh muda, wanita muda, Ijazah Sarjana Muda Sastra USM, pengasas NGO Youth for Change, Chua Yi Ling. Ulu Kinta, Diploma in Management, Institute of Commercial Management, Devonshire, United Kingdom, Naib Ketua AMK Perak, M. Atenagaran anak lelaki Arumugam. Bukit Candan, Certificate of Sociology, Kishawaki College, United States, Ketua Wanita Perak, pengurusi Women's Initiative for Research, Development and Advancement Wirda, Fatmawati Salim. Bote. Bota. Ijazah Sarjana Muda Sains Pendidikan Pengajian Islam UTM, pengasas Keadilan Perak, Ketua Penerangan Negeri Zulkifli Ibrahim. Tualang Sekar, Ijazah Sarjana Muda University of Cambridge, EATC Kuala Lumpur, naib pengurusi dan peguam Baldip Singh anak lelaki Santok Singh. Simpang Pulai,
Tokoh muda, 31 tahun. Sarjana muda Pentadbiran Perniagaan UPM yang dilatih oleh Dr. Lee Boon Chye sebagai sosial politiknya. Tan Kah Heng. Teja, penyandang kerusi Don Teja. Ijazah kejuruteraan awam Universiti Putra Malaysia. Masih muda, 33 tahun. Chang Lee Kang. Chandra Riang, Bachelor of Economics, Bachelor in Jurisprudence, Certificate in Legal Practice. Seorang peguam dan kebanggaan kita yang juga aktivis orang asli, Amani Williams Hunt bin Abdullah. Sungai Manik, tokoh veteran parti, gabungan antara muda dan veteran yang lama sebagai pengurus kanan Lembaga Padi dan Beras Negara sebelum diambil alih oleh Syed Mokhtar. Diploma Pertanian, Saudara Osman Abdul Rahman. Pangko, seorang tokoh muda, masih di bawah 30 tahun. Ijazah sarjana muda Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa. Pegawai eksekutif bahagian korporat Yayasan Selangor, Muhammad Saifullah Muhammad Zulkifli. Hutan Melentang, tokoh muda gagah, popular sebagai pemidato, Diploma in Electronics Engineering Workers Institute of Technology, penyandang kerusi Don Hutan Melintang, Kesavan anak lelaki Subramaniam. Don Berang, Master of Science in Strategic Management United States, Ketua Pengarah Operasi dan Latihan Tentera Udara, Kementerian Pertahanan, Panglima Markas Logistik TUDM, dan mantan bekas Brigadier General Staf Operasi dan Latihan Tentera Udara, Datuk Abdul Hadi Abdul Khattab. Dan satu kerusan Dewan Undangan Negeri yang saya tidak mahu umumkan kerana masih dalam rundingan pimpinan negeri dengan PAS, dan saya patuh kepada peraturan Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat untuk tidak mengumumkan kerusi sebelum dimuktamadkan di peringkat pimpinan. Jadi saya minta saudara beri sokongan padu kepada calon-calon keadilan ini. Bersama calon-calon DAP dan PAS, kita harus tawan semula Perak, insya-Allah, dan kita akan tawan Putrajaya. Reformasi, lawan tetap, membujur lalu melentang. Ini kalilah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.